okey, dan juga bahasa Pallava yang kita pelajari semalam. Okey, semalam kita pelajari ni kan. Okey, bahasa Sanskrit, bahasa Tamil, Cina, persamaan-persamaan. Ini bab masih lagi bab yang ketiga. Okey, bab yang ketiga. Okey, so hari ni kita sambung lagi dengan dengan bahagian persuratan. Apa itu persuratan? Jom kita lihat. Okey. Baik. So kita sambung Baik. Kita lihat. Okey. Baik, sebelum sistem tulisan itu digunakan dengan meluas, maknanya kita belajar apa tahu? Sistem tulisan Pallava, sistem tulisan Pegon, okey, itu semua yang kita belajar pada semalam. So, kalau kita lihat sistem tulisan digunakan dengan meluas. Okey, masyarakat kerajaan alam Melayu telah terkenal dengan tradisi lisan iaitu penceritaan dalam bentuk vokal, iaitu dalam bentuk lisan. Dan tradisi lisan ini sebenarnya berdasarkan kepada alam sekeliling dan tema utama tradisi lisan ini bertemakan asal-usul, binatang, nasihat, seloka, teladan dan adat. Ini kita nak lihat tentang persuratan lah. So, kita lihat bukti-bukti kegiatan persuratan. Persuratan awal kerajaan alam Melayu ditemukan dalam bentuk batu bersurat. Hampir semua kerajaan ada batu bersurat contohnya kalau kita lihat kerajaan Funan. Kerajaan Funan dia kata, kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Alam Melayu ni dibuktikan dengan penemuan batu bersurat yang terawal di Alam Melayu pada tarikh abad yang kedua. Okey. Maknanya tradisi lisan ni, maknanya dia bercerita berkaitan, maknanya dia punya persuratan. Cerita-cerita yang diceritakan itu berdasarkan kepada alam sekeliling. Contohnya apa? Contoh mereka menyampaikan cerita sang kancil dengan buaya, sang kancil dengan harimau, sang kancil dengan lembu. Itu adalah persuratan berdasarkan alam sekeliling. Itu sebenarnya. Okey. So Funan dah ada cerita-cerita macam tu. Begitu juga kalau kita lihat Sriwijaya. Sriwijaya, kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan penemuan beberapa batu bersurat seperti Karang Berahi dan juga Palas Pasemah pada abad ke-7. Okey. Dan batu bersurat ini dia memerihalkan. Okey, nak kena buat nota ke? Tak perlu. Ini daripada buku teks. Okey. Kamu kita sama-sama baca dan kamu dengar penerangan ya Naufal. Okey. So batu bersurat ini memerihalkan atau menceritakan pengukuhan kerajaan terutama kepentingan taat setia terhadap raja. Baik, so ada yang tanya apa itu persuratan? Persuratan tu sebenarnya adalah penulisan-penulisan yang ditulis di dalam bentuk batu bersurat. Cerita-cerita yang ditulis dalam bentuk batu bersurat. Itu dipanggil persuratan. Penceritaan itu. Jadi begitu juga kalau kita lihat kerajaan Angkor kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Angkor dibuktikan dengan penemuan batu bersurat iaitu Sdok Kok Tom di barat laut Kemboja yang kisah ceritanya pemerintahan Jayavarman yang kedua. Jadi inskripsi ataupun catatan-catatan yang terpahat pada dinding-dinding candi itu menggambarkan aspek keagamaan dan juga pemerintahan. Okey. So itulah sebenarnya kegiatan persuratan kerajaan Angkor. Betul. Ini ada kerajaan Angkor. Jayavarman kan Angkor. Jayavarman kan Angkor. Ini Angkor lah ni. Begitu juga kalau kita lihat kegiatan persuratan di Champa, di mana masyarakat kerajaan Champa kegiatannya dibuktikan dengan penemuan batu bersurat tertua di Kauthara. Dan di Champa juga ada lebih kurang 206 buah batu bersurat. Banyaknya. Paling banyak batu bersurat kita jumpa iaitu di Champa. Sebanyak 206 buah batu bersurat. So ditemukan di sini bukti persuratan Champa dalam bentuk manuskrip sejak abad ke-13
Dan karya sastra yang masyhur ialah seperti Akayat Inkra Patra dan Akayat Deva Mano. Hikayat Dewa Mano dan Hikayat Inka Patra. Ya. Semua batu bersurat adalah bentuk yang sama, cuma tulisannya berbeza. Biasanya mereka menulis di batu bersurat tu bukan menulis tapi dia ukir. Dia pakai pahat, dia ketuk. So dah tulisan. Memang susah, dia pahat. Dia pahat ya. Bukan senang ya. Dia pahat setiap tulisan itu di batu bersurat. Kalau kita lihat inilah dia batu bersurat, dia pahat kat situ. So mereka memang mahir. Macam mana perfect sangat tulisan mereka? Kerana mereka telah mahir. Yes, betul. Okay. Dia batu bersurat Karang Brahi bertarikh 686 Masihi. Okay, ditemukan di Jambi iaitu di kawasan Indonesia. Okay. Dan ini adalah inskripsi pada dinding batu, dinding Angkor Wat. Ini tulisan-tulisannya. Ya, ada. Okay, orang-orang yang boleh memahal lah. Okay. Kenapa kena ada batu serat? Sebab dulu mereka tak guna pensel atau pen untuk ditulis. Mereka pahat. Yes. Okay, mereka pahat. Mereka tak guna pensel dan juga pen. Mereka pahat. Itu sebenarnya lah. Okay. Daun lontar pun ada, tapi daun lontar biasanya mudah untuk rosak. Sebab itu mereka memahatnya di batu. Okey, secara umumnya mereka memahat di batu itu atas arahan sultan atau raja. Okey, atas arahan sultan atau raja. Jadi sebenarnya sebab itu penulisan cerita-cerita di atas batu bersurat tu diceritakan melalui cerita-cerita pemerintahan tentera itu atau pemerintahan raja-raja itu. Sebab itu mereka pahat ya. Mereka pahat. Right. So itu. Okey, begitu juga kalau kita lihat kerajaan Majapahit pun ada juga. Okey, buktinya iaitu penemuan batu bersurat Trowulan. Bertarikh 1358, ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertulisan Kawi. Kita ada belajar semalam tentang tulisan Kawi. Kita ada belajar tulisan Kawi, tulisan Palava dan juga tulisan Pegon. Kita belajar semalam. Okey, ada 3 tulisan-tulisan ini. Ya, Sanskrit ialah bahasa. Sanskrit ialah bahasa ya. Ya, silakan. Okey. Baik. So selain itu silakan. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tak tuliskan dalam group chat ya. Baik. Selain itu ditemukan bukti persuratan dalam bentuk manuskrip. Manuskrip tu maknanya mungkin dalam bentuk tulisan di atas daun-daun ataupun di atas kulit-kulit lembu ataupun kulit binatang ya. Tu manuskrip. Karya sejarah yang termasyhur. Kerajaan Majapahit memang termasyhur dengan Nagara Kertagama yang dikarang oleh Prapanca, dan karya yang lain adalah seperti Pararaton dan juga Tantu Panggelaran. Itu sebenarnya. Ya, nama pun macam apa entah. Yes. Tapi nak buat macam mana? Itulah yang mereka tuliskan begitu. Okey. Ini kalau kita lihat ada ukiran pada dinding Candi Bante Sri Angkor yang menggambarkan watak Krishna daripada karya Mahabharata. Mahabharata ya. Itu seperti ini. Okay. Well, itu sebenarnya ingat orang dulu-dulu mereka suka menggambarkan sesuatu berkaitan dengan alam. Mereka tidak suka straightforward. Itu maknanya apa? Bukan straightforward, bukannya nak memudahkan, tetapi orang dulu-dulu memang bijaksana. Bijaksana. Kalau dia nak menegurkan, orang dulu-dulu kalau dia nak menegur, kalau kita dah makan nasi, kita kenyang. Dia akan kata apa? Dia tak kata, oh kenyang je. Tak. Dia akan tanya apa tahu? Dia akan tanya, gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, suka hati. Nampak tak pantun 2 kerat? Dia pakai pantun. Ya. Ya, sebab bijaksana tu, sana tu sebenarnya adalah sehingga ke langit. Itu yang bijaksana. Itu maksud bijaksana. Serius? Ya, serius. Itu maksud bijaksana. Bijak sampai ke langit, gambaran dia lah. Itu maksud. Okay? Yes. Orang dulu-dulu memang dia suka
menggunakan bahasa-bahasa yang indah, yang bombastik. Itu sebenarnya orang dulu-dulu ya. Kita pun belajar sejarah dengan Cikgu Rafi dah. Cikgu Rafi holiday. So Hitler yang belajar. Okey. Baik. Kita lihat kerajaan Kedah Tua pula, okey, pun ada juga persuratan di mana dibuktikan dengan penemuan batu bersurat, antaranya termasuklah di Bukit Coras dan juga di Bukit Meriam yang bertarikh abad ke-5. Ditemukan juga inskripsi ataupun tulisan-tulisan yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kemudian kepingan-kepingan emas dan kepingan perak pun ada tulisan ya. Nampak sini bahawa sebenarnya alam Melayu ini memang kaya dengan emas dan juga perak. So sebahagian besar inskripsi ni apa cerita dia? Tulisan-tulisan itu dia menyentuh tentang doa dan amalan dalam agama Buddha. So itu sebenarnya cerita tentang persuratan kerajaan alam Melayu. Okey. Jadi kita lihat sini ya. Persuratan kerajaan alam Melayu ini telah mendapat pengaruh epik dan sastra India yang terkenal. Ya, seperti Ramayana, kemudian Mahabharata, Purana dan juga Jataka yang telah disadurkan ke dalam bahasa tempatan di alam Melayu. Itu sebenarnya. Okey. Baik. Soalan yang abad ke-5 tu jumpa batu bersurat atau buat batu bersurat? Tak. Usia batu tu. Batu tu, okey, mereka dah kaji, mereka kata, oh batu bersurat ini telah dibuat pada abad ke-5. Itu maksudnya. Dibuat pada abad ke-5. Bukan jumpa pada abad ke-5. Tapi dibuat pada abad ke-5 Masihi. Baik. Baik. Ya, disadurkan tu maknanya adalah diceritakan di dalam bahasa Melayu. Okey. Ya, ditranslatekan. So, apabila Islam telah tersebar ke alam Melayu, sastra Islam, ada sastra Islam seperti syair, gurindam, cerita-cerita hikayat dan nazam mula mempengaruhi persuratan Melayu. So kisah kehidupan nabi-nabi seperti Nabi Sulaiman dan juga Nabi Muhammad SAW ditulis ke dalam bahasa Melayu. So antara karya-karya kisah nabi-nabi yang terkenal termasuklah Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Nabi Wafat, Hikayat Bulan Berbelah dan juga Hikayat Nabi Yusuf. So karya epik pula banyak mengisahkan perjuangan pahlawan-pahlawan Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Hikayat ni sebenarnya adalah cerita-cerita yang mungkin ada tokoh tambah dan belum tentu ada kebenarannya. Contohnya lah kan, contoh macam kalau kamu tengok macam filem, macam kamu baca cerita seperti Harry Potter ke, itu semua adalah sebenarnya hikayat, dia fiction. Tidak ada kebenarannya. Ianya hanyalah sebagai hiburan semata-mata. Jadi, karya epik yang banyak mengisahkan perjuangan pahlawan Islam adalah seperti Hikayat Amir Hamzah, kemudian Hikayat Iskandar Zulkarnain dan juga Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Kemudian tokoh Islam seperti Nabi dan pahlawan ini menjadi elemen yang mempengaruhi persuratan Melayu. Itu sebenarnya. Baik. Ambil cerita dari Quran ke? Mana kamu tahu? Bukankah ianya banyak kepada fiction? Okey. So kita lihat Hikayat Seri Rama. Karya persuratan saduran daripada sastra epik Ramayana dan juga karya inilah Hikayat Nur Muhammad dan Nabi Muhammad dan Nabi Bercukur dan Nabi Wafat. Ini karya persuratan pengaruh daripada cerita nabi-nabi. Maknanya nak cerita apa tahu bahawa nak ceritakan bahawa sebenarnya kerajaan alam Melayu dulu pun dah ada banyak kisah persuratan. Maknanya banyak dah hikayat-hikayat, dah ada banyak dah cerita-cerita, buku-buku cerita dan tulisan dalam bentuk cerita-cerita dalam bentuk batu bersurat memang dah banyak. Itu sebenarnya yang berlaku. Alright. Kemudian kita lihat dari sudut seni bina.
kita lihat dari sudut seni banner ya. Okey. Seni banner bukan tipu, hikayat bukan tipu, tetapi hikayat sebenarnya adalah fiction. Okey, bermakna ada unsur tokoh tambah bertujuan untuk menyatakan bahawa ini adalah hiburan. So, kamu tak boleh ambil hikayat itu sebagai fakta. Kalau buku fakta memang fakta sejarah lah. Tapi kalau hikayat, dia adalah banyak unsur-unsur tokoh tambah sebagai hiburan. Okey. Jadi itu sebenarnya. Baik. Okey, kita lihat di sini. Dari sudut seni banner pula, di mana seni banner ni adalah merupakan suatu seni banner mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Dan kita lihat macam hari itu kita dah tengok kan, kita dah tengok Angkor Wat, kita dah tengok Angkor Thom, okey, kita dah tengok Candi Borobudur. So ini semua adalah seni banner. Okey, seni banner. So kalau kita lihat kerajaan Funan ya, masyarakat kerajaan Funan kalau kita lihat hebatnya mampu membina kapal besar. Okey, kapal besar yang boleh memuatkan sehingga 700 orang dan 1000 tan kargo barangan. Maknanya besar gila. Boleh bina kapal besar boleh muat 700 orang dan 1000 tan kargo barangan. Hebat tak hebat lah. Memang besar. Okey, dan mereka juga terkenal dengan perahu panjang yang boleh membawa 100 orang penumpang dalam satu masa. Hebat kerajaan Funan ni kan. Dan sistem pengairan dibina untuk mengawal limpahan air dan mengalirkan air masin keluar dari tanah pertanian. Ya, silakan. So ini kita lihat sistem pengairan lah, pengairan yang bagus di kerajaan Funan. Okey. Berapa kilogram untuk 1 tan? 1 tan bersamaan dengan 1000 kilogram. 1000 kilogram. Okey. Baik. So kalau kita lihat candi, candi telah dibina sebagai rumah ibadat. Okey, pusat pendidikan dan pertemuan masyarakat tu candi. Okey. Dan tinggalan candi masyarakat kerajaan Funan ini yang ditemukan adalah seperti Candi Go Chai Ti di Okyo. Ini Candi Go Chai Ti di Okyo. Okey, itu untuk kerajaan Funan. Bagaimana pula dengan Angkor? So kalau kita lihat Angkor memang terkenal. Kita dah pergi hari itu iaitu Angkor Wat di mana kerajaan Angkor membina seni bina yang berkait rapat dengan pertanian seperti mereka membina bare. Okey, cikgu dah tunjuk hari itu kan. Cikgu dah bawa kamu ke tempat bare iaitu panjang dia berukuran 2 kilometer lebar, 8 kilometer panjang. Yang dapat menampung 30 juta meter padu air. It's so big. Yes, really macam kat tengah laut. Yes. Kita ada pergi hari itu ya. Sepunya lah besar. Okey. Dan kita lihat itu untuk apa? Untuk disalurkan ke sawah-sawah padi. Dan seni bina kerajaan Angkor yang masyhur ialah Angkor Wat dan Angkor Thom. Kita ada pergi tengok hari itu, Angkor Wat dan Angkor Thom. So Angkor Wat dibina oleh Raja Suryavarman yang kedua pada abad ke-12 dan dibina pada keluasan 208 hektar. Okey. Binaan menara utama di tengah-tengah candi ini setinggi 60 meter. Menara dia, menara utama dia yang kat tengah-tengah tu, okey, tinggi dia daripada bawah ialah 65 meter. Bayangkanlah ada pergi, ada. Dan masyarakat kerajaan Angkor turut membina kapal untuk kegunaan perdagangan dan juga peperangan. Hebat. Hebat kerajaan Angkor ni ya. Apa buktinya? Okey, inilah kita lihat ya. Kalau kita lihat inilah dia bukti. Di mana ukiran kapal perang kerajaan Angkor yang ini ya. Kapal Angkor pada Angkor Wat. Dan kalau kita lihat di bawah ini, inilah dia lakaran Angkor Wat. Gambaran binaan Angkor Wat dari pandangan sisi. Nampak dia punya lakaran cantik. Daripada bawah, naik ke atas. Dan inilah dikatakan menara utama. Di mana menara utama ini daripada bawah setinggi 65 meter. Sampai sekarang ada lagi ya.
Kita ada tengok hari tu. Memang hebat. Lakaran dia simetri. Betul. Okey. Kehebatan kerajaan alam Melayu. Baik. Kemudian ini dia. Okey, tahukah anda Candi Borobudur? Okey, yang kita sebutkan hari itu adalah merupakan candi bagi penganut Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan candi ini merupakan candi Buddha yang terbesar di dunia. Candi Buddha yang terbesar di dunia dibina pada abad ke-9 semasa pemerintahan kerajaan Sailendra. Dan candi ini dibina berbentuk gunung yang bersegi-segi. Okey. Penganut tu apa cikgu? Penganut tu sebenarnya adalah orang-orang yang menjadi menganut agama tersebutlah. Yang menganut agama tersebut. Yang memeluk agama tersebut. Yes. Betul Aaron. Okey. Yes. Okey. Dan candi ini dibina, okey, candi itu sebenarnya satu binaan yang berbentuk kuil dan memiliki beberapa tingkat. Okey. Dan candi itu banyak. Okey. Banyak. So di bahagian puncaknya terdapat 72 buah patung Buddha yang diletakkan dalam stupa. So itu adalah candi-candi yang ada. Hampir semua tempat ada candi di alam Melayu ni. Seni bina masyarakat kerajaan Champa juga dapat dilihat melalui binaan candinya. Antara candi kerajaan Champa yang masyhur adalah termasuk di lembah Mison, Dongdong dan juga Ponagar. Okey. So itulah Candi Mison. Okey. Itu sebenarnya. Kalau kita lihat banyak candi ya. Memang terlalu banyak candi yang kita lihat. Okey. Selain daripada itu, okey, Sriwijaya juga ada candi juga. Okey. Masyarakat kerajaan Sriwijaya turut membina candi, antaranya Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi di Sumatera. Dan ibu kota Sriwijaya ini menjadi pusat binaan kapal. Ingat Sriwijaya memang terkenal dengan kapal. Okey, rekod kerajaan China mencatatkan Palembang sebagai pusat binaan kapal-kapal Melayu yang besar, boleh berlayar hingga ke pelabuhan Tonkin dan Tenggara China. Okey. Ya, betul. Tak, candi sebenarnya tujuan dia kebanyakannya adalah untuk agama. Okey. Kena ingat candi sebenarnya tujuan dia adalah untuk agama. Okey, untuk penyembahan. Jadi dia bukanlah pusat perdagangan. Mungkin ada sedikit perdagangan tapi dia lebih kepada keagamaan. Ada candi untuk agama Hindu, ada candi untuk agama Buddha. Itu sebenarnya ya. Yes. Okey. Untuk gerak. Okey, kapal zaman dulu kebanyakannya menggunakan layar. Okey, menggunakan layar, menggunakan kain macam kapal Jack Sparrow tu. Okey, menggunakan angin lah. Angin dan layar untuk bergerak. Ya, itu zaman dulu ya. Kalau kita lihat, mungkin kita boleh lihat ukiran-ukiran ini. Okey, kalau kamu perhatikan ukiran ini nampak. Okey, dia ada layar dia. Di atas tu ada layar dia, bermakna kapal-kapal ini bergerak menggunakan angin, kuasa angin. Dan menggunakan layar. Ini sebenarnya menggambarkan kapal-kapal era kerajaan Sriwijaya. Hebat kerajaan Sriwijaya ni. Okey, hebat. Kemudian kerajaan Majapahit pun ada juga. Okey, kerajaan Majapahit banyak membina candi semasa era kegemilangannya, termasuklah Candi Tikus di Jawa Timur dan Candi Ceto di Jawa Tengah. Okey, kalau angin tak kuat, dia tunggulah sampai angin kuat balik. Yes, kegemilangan. Maknanya era kemuncak pemerintahan Majapahit, iaitu semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Yes. Selain candi, masyarakat kerajaan Majapahit juga membina pintu gerbang seperti Gapura Ringin Lawang, iaitu pintu gerbang laluan raja, dan Gapura Bajang Ratu, iaitu pintu masuk ke dalam sesebuah bangunan suci di Jawa Timur. Itu kerajaan Majapahit ya. Memang. Dan okey, tak lupa juga negara kita pun ada candi juga.
Iaitu Kerajaan Kedah Tua. Di mana seni bina Kerajaan Kedah Tua ni banyak tertumpu di binaan candi untuk agama Hindu dan Buddha di Lembah Bujang. Lembah Bujang ya. So antara tinggalan candi Buddha yang masyhur termasuklah di Bukit Coras, di Bukit Pendiat dan Bukit Meriam. Ya, pintu gerbang tu besar. Besar macam ni lah. Okey. Pintu-pintu gerbang yang ada. Okey, dan pintu gerbang tu lagi besar, dia menggambarkan kekayaan dan kegemilangan kerajaan itu. Okey. Baik. Tinggalan candi Hindu yang masyhur adalah di Bukit Batu Pahat dan Bendang Dalam. Dan kedua-dua candi ini mendapat pengaruh seni bina kerajaan Chola India. Nampak tak? Okey, betapa terkenalnya kerajaan Chola, iaitu Raja Chola daripada India. Hebatnya. Jadi seni binaan Chola. Jadi seni bina arca Hindu dan Buddha ini turut ditemukan di lokasi candi tersebut. Kerajaan Chola. Ejaan dia CHOLA. CHOLA. Itu Kerajaan Kedah Tua. 3.5. Okey. Baik, so kalau kita lihat Kerajaan Gangga Nagara pula. Penemuan patung Buddha yang diperbuat daripada gangsa setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan. Kita tahu kan Gangga Negara sebenarnya berada di negeri Perak. Jadi ada penemuan patung batu tau, yang Buddha punya, merupakan di Tanjung Rambutan, adalah merupakan bukti seni bina masyarakat kerajaan Gangga Negara. Dan di situ juga turut ditemukan beberapa binaan patung Buddha lain di Sungai Siput dan juga di Pangkalan. So seni bina arca tersebut menerima pengaruh daripada kerajaan Gupta India. Kita tahu kan kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta kita tahu Chandra Gupta Maurya dan juga Asoka. Okey, kita masih ingat lagi bahawa Asoka lah yang telah menghantar rombongan pendakwah dia untuk menyebarkan agama Buddha di kawasan alam Melayu. Inilah bukti-bukti kedatangan Asoka, iaitu patung-patung Buddha yang ditemui di Sungai Siput dan Pangkalan. Cikgu pernah tak dengar nama Cikgu Nilan Nanda? Nanda, ya kot. Dinasti Maurya. Boleh juga. Okey. Ya, okey. Sebenarnya dia masih lagi dalam kerajaan India lah. Kita tahu kan kita ada dinasti Nanda, dinasti Gupta dan juga dinasti Maurya. Tapi kita kena tahu bahawa binaan patung Buddha itu sebenarnya adalah macam mana Buddha boleh sampai. Kita tahu bahawa Buddha boleh sampai ke tanah Melayu ataupun ke alam Melayu kerana usaha daripada Maharaja Asoka. Betul? Raja India yang kejam ikut engkau lah. Jadi kebijaksanaan masyarakat kerajaan alam Melayu ini dibuktikan melalui kemahiran seni bina, kemudian perkapalan, pengairan dan juga candi. Ini bukti bahawa khazanah sejarah kerajaan alam Melayu ini perlu dipelihara dan juga dipulihara. Kenapa sungai itu dipanggil Sungai Siput? Mungkin ada banyak siput. Itu je lah. Mungkin ada banyak siput. Baik. Mungkin kita boleh singgah sekejap untuk kita lihat. It's okay. Mungkin kita boleh lihat sekejap berkaitan dengan ada candi-candi yang kita nak lihat. Ada antara candi-candi yang kita nak lihat di kawasan-kawasan Asia Tenggara ini, especially di kawasan-kawasan seperti di kawasan di kawasan mana di kawasan Pulau Jawa. Jom kita tengok. So kita akan bertukar mode kepada mode penerbangan. So sekarang telah bertukar menjadi pilot lah. Jadi kita bertukar menjadi pilot, kita akan lihat candi-candi ini dan kita nak lihat candi apa yang ada. Jom kita lihat antara candi-candi yang kita nak lihat.
Jom kita lihat. Okey. Yes. Okey. Okey. Ya, memang kita dah naik dah pun. Okey, jom kita pergi ke ada satu candi. Okey, di sini. Okey. Candi yang dikatakan di bawah gunung ini. Okey, Candi Cheto. Kita ada belajar tadi ada satu candi, Candi Cheto kat sini. Okey. Dan adakah kita boleh Javanese Hindu Temple. Okey. Ya, pernah. Kenapa? Pernah. Pernah. Okey. Yes. Okey. Okey. Jom kita lihat. Inilah dia kawasan candinya. Wow. Hebatnya. Namun kita tak boleh nak bergerak, tapi kita boleh zoom. Okey, inilah dia candinya ya. Binaan batu-batu candi ni ya. Candi adalah kebiasaannya tempat berdagang dan juga tempat tempat untuk ibadah, untuk mereka buat penyembahan. Okey, nampak orang naik atas tangga dan kita nampak ada pintu gerbang kat sini. Ya, okey. Ini candi, tapi tempat dia memang cantiklah. Di bawah bukit bukau dengan dengan kesejukan tu. Okey. So inilah dia candi ya. Okey. Baik. Kalau nak diikutkan airplane Rafi ni laju gila lah. Kan. Nampak pintu gerbang dia. Inilah dia pintu gerbang. Nampak? Pintu gerbang yang dibina. Okey. Besar, memang besar. Orang dulu-dulu boleh buat dah pintu gerbang ni ya. Alright. Inilah dia candinya. Okey, siap dengan pintu gerbang. Siap dengan pintu gerbang ya. Ini di Candi Cheto di Pulau Jawa. Macam kena potong tak? Dia memang buat macam ni. Kau ingat ni kek nak potong-potong? Tak. Hitler memang baiklah. Okey, baik. Tapi yang kelakarnya akak ni buat apa? Kan? Pusing lain macam akak ni kan. Okey, Kak, bangun Kak, bangun. Kotor tu nanti. Bangun. Degil okey, baik. Dia tak tahu Hitler boleh tembak dia. Okey. Baik. Okey. So kita simetri betul. Betul, pintu gerbang dia simetri, begitu juga dengan binaan-binaan dia. Okey. Kenapa pakai sampin? Ini bukan sampin pandai. Kan. Ini kain yang menutup kat situlah. Janganlah gaduh. Tak apa. Kita nak dengar ramai-ramai. Okey. Tak apa. Nak dengar ramai-ramai ramai-ramai kita dengar. Nanti dah besar nanti masuk kelas geografi boleh tengok lagi. Okey. Baik, satu lagi tempat yang cikgu rasa macam nak bawa kamu semua iaitu Candi Mison. Candi Mison ni rasanya ada lagi. Jom kita tengok Candi Mison di mana? Di Vietnam. Jom kita tengok Vietnam. Okey, so kita lihat. Wow, kita telah terbang ke Vietnam. Okey. Punyalah cepat kita pergi ke Vietnam. Alright, jom kita lihat. Di manakah candi itu? Di manakah candi itu berada? Temporary close. Boleh ke kat sini? Adakah candinya? Boleh ke kita berdapat kat sini? Jom kita tengok. Boleh ke kita singgah di sini? Jom. Kod-kod mana tahu kita boleh sampai. Wow. Kita dah lihat candinya. Okey. Oh, ini tapak candi ya. Tapak candi di mana mereka ada binaan-binaan candi ini. Okey. Dan binaan candi inilah yang kita lihat. Inilah dia candinya. Okey. Nampak daripada sisi tepi Candi ini sebenarnya adalah satu tempat untuk penyembahan, terutama sekali untuk agama Hindu dan Buddha pada zaman dahulu. Okey. Jadi kita tahu bahawa agama Hindu dan Buddha pada zaman dahulu telah mempengaruhi seluruh kerajaan alam Melayu.
sebelum kedatangan Islam. Itu sebenarnya tentang candi kan. Jadi itu di Vietnam. Di Vietnam ya. Dan tak lupa juga mungkin patutnya kita pergi kepada satu candi yang memang popular, iaitu kita tengok baru-baru ni kita pergi Candi Borobudur kan. Kita tengok Candi Borobudur sekali lagi. Borobudur. So kalau kita lihat, inilah dia Borobudur. Ini candi yang terbesar di dunia. Okey, nampak daripada atas langit pun sangat besar. Sangat besar. Okey, dan daripada atas tu kalau kita lihat sangat besar. Okey, dan juga kalau kita lihat Candi Borobudur ni adalah candi Buddha yang terbesar di dunia. Okey. Jadi kalau kita lihat, boleh ke kita nak manjat? Hari tu kita panjat. Jom kita tengok sekali lagi. Boleh tak kita panjat lagi? Kita panjat nak tengok. Okey. So kita perhatikan di manakah kita berada sekarang. See, inilah dia tempat yang kita singgah hari tu. Dan benda-benda kecil-kecil ni, yang macam tajam-tajam ni, ini dipanggil stupa. Ada dalam nota tadi, ada dalam buku teks dia tulis tentang stupa. So yang ini, yang bujul-bujul ni, inilah dipanggil stupa. Ni di Indonesia, yes. Nampak tu. Rupanya dalam tu ada apa? Dalam tu bila dibuka ada patung-patung Buddha. Nampak? Ada patung-patung Buddha. Jadi itulah dia. Ini dipanggil stupa. Okey. Jadi yang itu stupa. Okey. Yang ada kat sini student. So jangan jadi stupid. Ingat. Okey. Okey. Jangan. Okey. Alright. So inilah dia. Banyak ada 72 stupa keliling Candi Borobudur ini. Nampak? Candi Borobudur ini. Right? Okay. Right. So inilah dia Candi Borobudur yang kita telah lihat. Right. So okay, daripada atas langit pun kita tahu bahawa ianya sangat besar. Sangat besar ya. Nampak? Hebatnya orang dulu-dulu. Okay. Baik. Itu sebenarnya tentang Candi Borobudur, dan kita akan teruskan pula lagi dengan teruskan dengan struktur sosial. Kita nak tengok struktur sosial. Okay. Struktur sosial. Okay. Struktur sosial ni maknanya adalah struktur masyarakat. Masyarakat orang dulu-dulu ni macam mana? Jom kita tengok. Okey, masyarakat kerajaan alam Melayu dulu memang dia terikat dengan struktur sosial yang hampir sama. Iaitu, kelas atasan dikenali sebagai golongan pemerintah dan kelas bawahan dikenali sebagai golongan yang diperintah. Kalau kita tengok di sini, yang atas ni golongan pemerintah. Yang atas tu adalah golongan diraja, status tertinggi, terdiri daripada raja dan kerabat diraja, iaitu permaisuri, putera, puteri, adik-beradik, ibu bapa dan ahli keluarga. Itu yang tertinggi lah, raja-raja lah. Manakala bangsawan pula adalah mendukung sistem pentadbiran kerajaan, maknanya para pembesar. Terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan-golongan agama dan juga pujangga, orang yang penyair-penyair tu ya. Dan juga pendeta istana. Pendeta istana. Itu bangsawan. So ukiran pada Candi Borobudur tadi, kita lihat ini menggambarkan golongan pemerintah di istana. So atas golongan diraja dan bawah dia ada bangsawan, maknanya para pembesar. Di bawah tu pula adalah golongan diperintah. Iaitu kalau kita lihat seperti apa? Rakyat yang merdeka, maknanya rakyat yang bebas. Dan apa tugas rakyat? Iaitu mengukuhkan sistem beraja. Melalui apa tahu? Rakyat kena ada guna konsep taat setia. Dan menjana ekonomi kerajaan. So rakyat ni siapa? Ramai yang mungkin daripada mereka adalah pekerja istana, kemudian mungkin askar, mungkin juga petani, mungkin juga penternak,
pedagang, nelayan dan juga artisan. So itu sebenarnya. So ukiran pada dinding Candi Bayun, Angkor menunjukkan aktiviti rakyat sedang menimbang barang semasa berjual beli. Maksudnya di sini kalau kita lihat orang zaman dulu pun dah ada pasar, dah ada berjual beli. Tu orang dulu-dulu ya. So itu rakyat yang merdeka. Tetapi selepas itu di bawah dia ada apa? Ada hamba. Slaves, orang kata slave lah, hamba. Dan hamba ni berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. How? Sebenarnya orang dulu-dulu lagi ramai, kalau kamu ada lagi ramai hamba, maka kamu lagi hebat. Kalau kamu lagi ramai hamba, maka kamu lagi hebat. Itu bermakna bilangan hamba tu merujuk kepada kekayaan kamu. Jadi orang dulu-dulu kalau lagi ramai hamba lagi kaya lah. Dan hamba ni mungkin terdiri daripada tawanan perang, mungkin hamba yang berhutang dan tak mampu nak bayar, dia kena jadi hamba. Ataupun juga yang rela menjadi hamba pun ada sebab mungkin kemiskinan. Jadi kalau kita lihat di sini, struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu yang tersusun ini telah kukuhkan sistem politik dan kedudukan pemerintah. Jadi mungkin kalau zaman sekarang ini dipanggil human trafficking. Mungkin berbeza. Human trafficking sebenarnya adalah penyeludupan, maknanya bawa orang luar masuk ke dalam negara lain dan dijual. Itu human traffic. Tapi zaman dulu, apabila dia berperang dan orang itu kalah, rakyat dia kalah, maka rakyat dia telah jadi hamba kepada kerajaan yang menjajah itu. Itu hamba perang. Dan satu lagi iaitu seandainya dia berhutang, so maka dia telah menjadi hamba kepada tuan dia yang berhutang itu. Jadi dan juga mereka rela juga untuk menjadi hamba. Ada juga yang rela untuk menjadi hamba. Baik. So kalau kita lihat di sini, kelas atasan ini telah memainkan peranan menjaga dan melindungi rakyatnya. Maknanya para pembesar dan juga raja-raja akan melindungi rakyatnya. Manakala kelas bawahan pun ataupun rakyat memberikan taat setia kepada golongan pemerintah. So, peranan kedua-dua golongan ini mengukuhkan sistem masyarakat dan menyumbang kepada kestabilan kerajaan. Maknanya, kalau kita lihat di sini, kepelbagaian sosial budaya, maknanya macam-macam cara hidup, pemikiran dan budaya masyarakat kerajaan alam Melayu ini telah memperlihatkan apa? Memperlihatkan kebijaksanaan manusia. Jadi perkembangan ini juga menunjukkan bahawa apa tahu? Masyarakat kerajaan alam Melayu ni memang saling bekerjasama untuk meningkatkan kehidupan mereka. Jadi ini harus menjadi apa tahu? Inspirasi kepada peningkatan penciptaan untuk kemajuan negara sekaligus memupuk permuafakatan dalam kalangan warga negara. So, pengajaran daripada bab ni apa tahu? Iaitu pengajarannya adalah segala kemajuan. Yes, ini nilai murni dia. Maknanya kemajuan orang-orang zaman dulu ini telah memberi inspirasi kepada rakyat zaman sekarang untuk menjadi lebih maju. Kalau orang dulu boleh membina candi yang besar-besar, kalau boleh membina kapal-kapal yang besar-besar, why not sekarang kita pun boleh membina kapal-kapal yang besar? Yes, betul. So sekarang ni kalau kita lihat memang kapal-kapal besar manusia telah boleh buat, telah boleh cipta dengan baik. Dan juga binaan-binaan candi Borobudur yang terbesar kan, itu telah menjadi inspirasi bahawa kita juga boleh membina bangunan yang besar-besar. Sebagai contoh, kalau kita lihat, kita juga telah membina menara berkembar Petronas, antara yang tertinggi. Jadi itu sebenarnya datang daripada mana? Inspirasi kerajaan-kerajaan dahulu. Itu sebenarnya inspired us, memberi kemajuan. Dan kalau kita lihat di sini, memberi inspirasi. Dan kalau kita lihat, inilah sebenarnya yang perlu kita buat, iaitu apa tahu?
kita perlu sentiasa dahaga dengan ilmu dan kita inginkan kemajuan. Dan kemajuan itu bukan datang daripada luar. Kemajuan itu mesti datang daripada diri kita. Diri kita maju, maka luar pun maju. Jangan berharap yang lain maju selagi kita tak maju. Nampak? Kan? Selagi kita menghabiskan masa berbual-bual dalam grup chat tanpa sebarang tujuan, hanya membuang masa, hanya untuk mengutuk-ngutuk orang lain, hanya memberi komen yang buruk-buruk kepada orang lain, kita tak akan maju. Kita tak akan maju. Kita tak akan menjadi lebih baik. Tak, sebenarnya cikgu dah lama perasan. Sebenarnya cikgu ada niat bahawa sesiapa saja yang melemparkan kata-kata yang tak elok dalam grup chat tu, cikgu nak remove dia sekejap lagi. Okey, cikgu nak remove sekejap lagi. Kerana banyak gangguan. Okey, banyak nama, Zafran, Utaya, banyak nama yang cikgu dah nampak. Cikgu hanya diamkan sahaja kerana cikgu akan ambil tindakan. Okey, nampak? Okey, so kamu ingat cikgu akan diamkan? No. Okey, hati-hati. Okey, termasuk Aiman Master ramai. Cikgu rasa ada lebih kurang 10 orang tadi. Okey. Hemendran including semuanya. Okey. Okey. Ingat, okey, walaupun cikgu mengajar, cikgu nampak apa yang kamu buat. Okey, cikgu nampak apa yang kamu buat. Okey. So ingat ya. Okey. Okey. Benda tak elok. Okey, hati-hati ya. Hati-hati. Ya, jangan spam, jangan apa-apa. Ingat. Okey. Sebab kuasa di tangan cikgu. Okey. Anda harus ingat kuasa di tangan cikgu. Okey. So hormati kelas. Okey. Okey, hormati kelas. Okey, hormati kelas. Okey. So paling penting bila kita hormati kelas, kelas hormati kita. Bila kita tidak hormati kelas, kelas tidak akan menghormati kita. You cannot request punya respect daripada orang unless you must respect orang first, then orang akan respect you. Okay. So you cannot request tu semua Yeah, betul. But anyway, okay, bagi cikgu, anda semua masih dalam topik pembelajaran dan cikgu tahu bahawa anda semua nak naik form 2. I know, you know what? Sekolah menengah ni, para pelajar sekolah menengah ni, daripada form 1 sampai form 5, the most problematic students adalah pada form 2. Percayalah, pada form 2. Okay, so you are gonna be form 2 next year. So might be akan jumpa problematic student dalam ni. Yes, betul. Bila form 3, dia dah mula slow down sebab dia nak fokus pada PTT. Bila form 4, dia lagi slow down. And form 5, dia dah fokus kepada pada SPM. Yes. Okay. Cikgu telah mengajar since 2001. Okay. 2001 until now. Betul. Cikgu telah mengajar daripada 2001 hingga 2020. Dan kebanyakan problematik adalah datang daripada form 2. Datang daripada form 2. Why? Okay. Cikgu tengok. Kenapa tahu? Kalau kamu lihat okay, bila daripada sekolah rendah darjah 6, bila naik form 1, dia rasa macam okay, aku dah dekat sekolah baru. Okay, dah sekolah baru. Tetapi masa dia darjah 6 tu, dia senior kat sekolah rendah. Suddenly bila dia masuk sekolah menengah, dia jadi freshie. Dia jadi junior. So dia kena ikut kata abang-abang dia yang form 2, form 3. Okay. Kemudian waktu itulah dia rasa macam kalau ada masalah kat sekolah memang ada masalah. Kalau tak ada, it's okay. Tetapi bila naik form 2, bila dia dah get used to sekolah menengah, tiba-tiba form 2 datang pula dengan perubahan hormon. Hormon kamu telah bertukar. Ramai yang telah menjadi akil balik. Okay, matured. Dah datang matured masa umur form 2. Ya, dan pada waktu itulah masa form 2 ini, okay, inilah perubahan di mana kamu akan lihat. Dulu kamu seorang yang taat. Sekarang ni bila naik form 2, kamu rasa nak marah je dengan mak. Nak marah je dengan ayah. Nak bergaduh je dengan mak-mak. Nak bergaduh dengan ayah, dengan abang. Dan pada form 2 inilah kamu akan lihat dulu pelajar yang lelaki, pelajar-pelajar perempuan,
Semuanya ni kan tak nak kawan lah dengan budak perempuan, geli. Bila naik form tu kan. Ish, budak ni lawa juga. Kan? Yang perempuan pun sama. Dia akan tengok pelajar lelaki. Ish, budak lelaki ni dulu beringus, sekarang ni ish, handsome juga. Yes, itu yang berlaku. Siapa setuju? Siapa setuju dengan kata-kata cikgu ni? Okay, baik. Ya, Ifah Rifki setuju. Betul. Okay, ya. Ya, kalau selagi kamu tak suka kawan dengan perempuan, ya. Okay, selagi kamu tak suka dengan perempuan, means that kamu belum mature lagi tau. Tapi bila nanti sampai masa nanti bila kamu mature, masa form 2, dan kamu akan ada rasa perubahan. Rasa macam, aku nak kenal lah. Tiba-tiba jatuh hati lah. Tiba-tiba tersuka lah. That's normal. It's a normal. Yes. It's a normal. Betul. Okay. Jadi, betul. Kawan buat. Yes. Okay. So, dia akan mengalami perubahan itu. Dan sebab itu cikgu cakap bahawa sebenarnya form 2 ini adalah satu dugaan besar untuk kamu semua. Why? Because kamu akan cuba untuk exposekan diri kamu menjadi bertukar daripada kanak-kanak kepada remaja. This is the time where kamu bertukar dari kanak-kanak kepada remaja. Okay. Okay. Yeah. Kamu akan bertukar daripada kanak-kanak kepada remaja, dan this is ada konflik jiwa. So, sebab kamu nak tinggalkan image kanak-kanak, dan kamu nak kamu nak cepat jadi remaja, right? Kamu rasa nak jadi besar. Kamu nak berpakaian seperti orang besar remaja lain. Kamu nak dengar lagu-lagu remaja, kamu tak nak lagi dengar lagu kanak-kanak. Upin Ipin semua out. Okay. Yes, that is what we call perubahan hormon. Cikgu tahu. 19 years cikgu mengajar sekolah menengah. Cikgu tahu the most problematic student is in form 2. Dulu suka tengok cerita kartun. Sekarang ni nak tengok Netflix. Nak tengok Netflix lah. Okay. Upin Ipin memang best. Okay. Nak tengok anime lah. Yes, betul. Okay. This is the changes. But beware. Be careful. Okay, be careful. You have to control it. Kalau tidak, kamu akan menjadi apa tahu? Liar, wild. Kamu akan kamu akan melanggar kata-kata ibu bapa, kamu akan melawan. So, hati-hati. Jangan buat benda-benda macam tu. Okay, jangan ya. Yes, okay, kena control. So, same goes to bila cikgu tengok group chat. Bila cikgu tengok group chat, cikgu tengok ramai yang bagi komentar apa-apa, kemudian kutuk sana, kutuk sini. Ada bullying lah, kemudian ada macam-macam. I know. This is the time where kamu tengah change. Okay, tengah change untuk apa? Untuk menjadi dewasa. So, masing-masing nak tunjukkan kepribadian yang masing-masing. So, I hope you control. Okay, control yourself. Okay, not everything you need to spoke ataupun you need to speak out. Not everything. If you think that no need to speak out, so tak perlu cakap apa-apa. Okay, let them. Macam cikgu tahu, macam Zarfan memang dia selalu akan keluarkan soalan tak apa-apa dan dia akan being alert. Cikgu tahu dia memang macam tu. Sometimes cikgu tahu ramai yang annoyed dengan itu. Yes, I know it. Okay. Okay, pujangga tu apa? Pujangga tu adalah penyair. Okay, orang-orang yang bersyair. Zaman dulu bersyair ni maknanya sebagai satu hiburan. Tengok Upin lagi ke? Sometimes. Yes. Okay. Ada kalau gitu. Dia cakap dia tu girlfriend dan ejek orang. Ya. Itu dia masih lagi childish. Okay. Okay, childish. Okay. Tak ada masalah. Okay, sebenarnya kamu tak ada masalah untuk tengok Upin Ipin apa semua, tetapi kamu dah ada klik. Bila dah ada klik, bila kamu kata, aku tengok Upin Ipin best lah, and then your friend your clique akan kata apa? Alah, tengok lagi Upin Ipin. Then kamu rasa macam, ya ke? Tak. You want to be in a group. So you don't want to be left out. Okay, you see?
Okay, so sebab itu, ya, betul Syazmina Okay. Betul, yes. Sebab tu kamu dah ada banner, kamu punya klik sendiri. Which is kalau perempuan, dia akan try to cari dia punya idol seperti apa? Seperti all the latest one lah kan. Selena Gomez or whatsoever kan. Okay. So I hope you can control it lah. This is your time. This is your test. Okay. Ujian untuk kamu semua lah. Okay, ujian untuk kamu semua. Right. Okay. Thank you. Okay. Now, it's the thing that I know why and I know what happened to you. I know what happened in the group chat, which is korang masih lagi nak bertentang apa semua. For me, come on lah, kita nak fokus. So, bila fokus, give your time to focus. Okay. Ya, tak ada masalah untuk tengok kartun. Even though orang tua pun boleh tengok kartun sebagai sebagai satu hiburan. It's an entertainment kot. It's just entertainment. So why not kita entertain ourselves. Okay. Baik, ada soalan lain nak tanya? Nampak. Ya. Ya, silakan. Cristiano nak tanya apa? Nak tanya apa tu? Okay. Ada quiz ke? Okay, semua request quiz. Korang nak quiz tak? So ramai yang kata tak nak. So yang kata tak nak. Okay. Asal Aiman, kamu punya line tak elok ke? Aiman? Line kamu tak elok ke? Oh, line kamu tak elok. I see. Okay, lagging. Faham. Okay. Kalau macam tu tak apa. Okay. Okay. So, okay. Tak apa. Kalau macam tu kita akan cikgu nak kamu semua. Okay. Kawan perempuan macam tu biarkan saja, Mandarin. Okay. Kamu ada choose. Okay. Whether you want to make friend with her or not. So, you can choose. Okay. Baik. So, kalau begitu, okay, cikgu minta kamu semua ada lebih kurang 43 orang untuk klik pada link yang cikgu berikan dalam group chat itu. Okay. Dan cikgu tunggu kamu semua masuk. Masuk je. Man, masuk je. Man. It's okay. Masuk je. Masuk saja. Okay. Okay. Masuk. Silakan masuk. Okay. Silakan masuk. Yes. Okay. Tajuk apa? Masuk dulu. Masuk dulu. Okay. Kemudian baru cikgu cerita. Okay. So ada 14 orang dah ni. Kita ada Cristiano Vinavarchan, Aaron Daing, Hemendran, Amrin, Ryan, Sarah Rizal, Ahmad Munir, Nadine, Zafran, Irfan Rifki, Wina, Akmar, Utaya, Adam Rizki, Camelia, Nazahan, Nadra, Akir Rafiq. Ramai, bagus. Okay, masuk. Pintu tak kunci. Masuk. Masuk. Right. So Ali yang terbaru. Okay, Ali. Okay, Ali tolong klik pada link yang cikgu berikan dalam group chat untuk masuk dalam quizzes. Okay, nanti dulu. Okay. Sis 400. Okay. So kita lihat cikgu share screen sekarang ni. Inilah dia. Okay, senarai pelajar-pelajar yang telah masuk. Okay, kita ada 27 orang. Okay, masuk lagi cepat. Masuk lagi, kita nak mulakan. Ya. Ni topik apa? Dah kita tunggu semua masuk baru cikgu bagi tahu. Masuk. Yes. Okay. Ada Easter eggs. Yes. Okay. Come on. Ada lagi berapa orang lagi ni? Ada lagi almost 10 orang lagi. 10 orang lagi. Okay, ramainya. Kanan sekali. Okay. Good. Okay. Form 1 ke cikgu? Of course, ini semua adalah Form 1. Kerana
ini adalah untuk refresh. Okey, refresh. Okey. Baik. So, okey, untuk pengetahuan kamu semua bahawa set soalan ini adalah daripada bab 7 tingkatan 1. Okey, iaitu tamadun, tamadun Cina dan India. Sedia? Okey. Baik. Oh, ini suara anjing. Oh, sama. Duh. Oh, oh. What? Oh, oh. No. Ah,
Okey, kita akan